Sini ni zahirnya cerita, tapi cerita tu tidak dimaksudkan. Ni dia suruh, hendaklah, dia ada makna gini, hendaklah mandi, berihram dan menunaikan ibadat haji semuanya, kecuali ataupun selain daripada tawaf di Baitullah. Hak lain buatlah. Abu Ma'mar berkata, sebab ni Imam Abu Daud ambil daripada Muhammad bin Isa dan Ismail bin Ibrahim. Abu Ma'mar, dua orang. Dia nak ayat beza riwayat Abu Ma'mar ni dengan Muhammad bin Isa. Abu Ma'mar berkata dalam hadisnya, hatta tathura, sehingga dia suci. Sehingga dia suci. Ghair at-tawaf bil bait hatta tathura, selain daripada bertawaf di Baitullah sehingga dia suci. Hak tu kena suci. Ibnu Isa, yakni Muhammad bin Isa, hak imam tu guru Abu Daud sekali lagi, dia tak ada sebut Ikrimah dan Mujahid. Dia ada sebut Atha saja. Dia kata an Atha. Jadi dia ambil daripada Atha saja. Hak datang tadi sebut 2-3 orang tu mengambil kira riwayat Ismail bin Ibrahim, Abu Ma'mar, bukan mengambil kira riwayat Muhammad bin Isa. Sebab kalau mengambil kira riwayat Muhammad bin Isa, dia tak ada sebut Ikrimah dan Mujahid. Dia hanya menyebutkan Atha saja daripada Ibnu Abbas. Tu dua beza dia. Ibnu Isa, yakni Muhammad bin Isa, tak ada menyebutkan kullaha wa taqdiyanil manasika. Hak tu saja. Kullaha tu tak ada sebut. Kullaha memberi arti taukid, taukid kepada manasik itu. Mereka, yakni orang yang berhaid dan bernifas itu, hendaklah mandi, berihram dan menunaikan ibadat-ibadat haji sekali. Bukan semuanya, semua sekali. Dah, semua sekali itu tak ada. Qala al-manasik illa at-tawaf bil bait. Dia kata al-manasik kecuali tawaf di bait. Illa tadi ghaira, yang ini mengikut riwayat Muhammad bin Isa, dia sebut illa, bukan ghaira. Jadi ada beberapa perkara lah, 4-5 perkara beza antara riwayat dua orang tu guru Imam Abu Daud ini. Imam Abu Daud perincikan. Dia kaya ni gini, ni gini, jangan keliru. Itu amanah ilmu. Dia kaya hak tu, ni gini, ni gini. Tapi saya ambil hadis ni daripada kedua-dua orang. Mana titik ataupun tempat perbezaannya saya sebutkan. Itu cara riwayat. Susah tu nak jaga melera gitu semua. Zaman tu zaman duduk cari hadis, kumpul hadis, jumpa dengan orang tu, jumpa dengan orang ni. Kita di sini banyak perkara dah lah. Zaman kemudian, zaman tu. Sebab itulah dia ni diterima oleh semua ulama. Pasal apa? Kemah. Kemah, amanah. Bab tib inda al-ihram. Ini bab tib, pakai wangi-wangian dekat pada masa nak pakai ihram. Boleh ke tak ni? Imam Abu Daud nak ayat boleh lah. Dia amari tajuk ni, lepas tu dia amari hadis. Aisyah berkata, saya memakaikan wangi-wangian bila Nabi SAW nak berihram. Sebelum beliau berihram, sebelum pakai, cuma di kain, cuma di tubuh. Wali ihlalihi, dan ketika beliau nak buka ataupun bila beliau membuka ihramnya sebelum bertawaf di Baitullah. Ini tawaf ziarah ataupun tawaf ifadah. Sebelum daripada itu lagi, saya pakai dah air wangi kepada Nabi SAW. Imam Abu Daud nak ayat boleh. Hak tak bolehnya selepas pakai ihram, selepas pakai tu coba tak boleh. Sebelum tu tak apa. Di tubuh sebelum pakai tak apa. Di kain kau sebelum tak apa. Sebelum pakai, selepas pakai tak boleh. Ini nak menunjukkan, nak suruh kita ni tidaklah bau busuk sangat kan. Duduk tempat ramai-ramai tu dengan cara pakai air wangi gini, kuranglah, tidaklah begitu sangat. Walaupun nak suruh kita tu berasa hak mana senang, setara mana pakai air wangi berlapis-lapis pun, bila pergi sana tak boleh dalam masa hari-hari tertentu. Tapi terhad juga, tidaklah kata lama
supaya agama lain betapa ataupun buat ibadat siapa tak boleh mandi, tak boleh gapo lah. Ni boleh mandi, cuma tak boleh pakai air wangi. Beza daripada skala tu. Sekurang-kurangnya orang yang biasa pakai tu, dia berasa lah tak ada gapo. Nak suruh ingat kosong lah. Ini kosong dia ni. Tak ada perhiasan dunia, kesenangan dunia, kesedapan dunia, tak berasa. Ingat kepada mati, ingat kepada hari bangkit saja. Bangkit daripada kubur ramai-ramai dengan kain putih. Tu ingat, dia suruh ingat tu. Sudah apa ada maksudnya. Tak apa setelah tu. Dan ihlal bila selepas melontar apa semua tu, belum buka ihram lagi, boleh dah pakai. Boleh dah. Setengah-setengah ulama kata tak boleh lagi kecuali setelah selesai tawaf. Tetapi ramai ulama mengatakan boleh dah. Dia pegang dengan hadis ni. Sebab Nabi SAW tak tawaf lagi. Tak tawaf hak rukun, hak akhir tu tak tawaf lagi. Tapi Aisyah sudah pakai dah. Walaupun Aisyah pakai, supaya dia pakai lah, cuma dia tak pakai sendiri. Isteri dia pakaikan dia. Kalau tak boleh, mesti dia larang. Takkan dia lock gitu ya. Ini menunjukkan Nabi SAW sangat-sangat sukakan wangi-wangian, bau-bau sedap tu. Sehingga di tempat yang maknanya halus sangat lah. Tak boleh situ nipis sangat lah, kita kata cepat. Pun selalu coba pun tak apa, dia suka lah gitu. Nak suruh kita ni gitulah. Padahal benda ni iyalah sampai sekarang ni pun ulama masih lagi duduk kata tak boleh sehingga lepas pada tu. Tetapi berdasarkan hadis ni dah boleh, sebab Nabi SAW sendiri buat. Cuma kalau nak lebih cermat tak usah lagi, mungkin tak lama dah. Tapi nak wayak Nabi kena sangat bau sedap, sehingga dia buat di tempat yang boleh mengelirukan gitu. Tak lama, tak ada tempat tunggu, pakas lagi. Ini menunjukkan dia tu suka sangat. Boleh. Tidaklah kata ibadat haji ni jadi kotor, jadi cemar, jadi cepuah. Tidak lagi. Dengan sebab itulah Imam Ahmad mengatakan haji yang paling afdal ialah haji tamattu. Sebab apa? Orang banyak kemudahan. Dan pakai ihram untuk buat akhir haji tu pada hari yang ke-8. Pada hari yang ke-8. 8, 9, 10 habis. Sebentar. Sebelum pada tu pergi buat umrah tu. Lepas tu beberapa hari buka tu ihram. Boleh tidur sekali dengan bini pun boleh. Usaha pakai air wangi tu ngek lah. Supaya apa? Supaya tidak lama berada dalam ihram, supaya tidak ada banyak berlaku pelanggaran terhadap ketetapan dalam haji itu, sehingga kena bayar dan kau macam-macam lah boleh berlaku. Itu tujuan. Dia kata hak tu paling afdal. Walaupun orang lain kata lagu lain, tak apalah, itu pendapat masing-masing. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, semacam aku nampak lagi, ka'anni, macam aku tengok. Ini cerita setelah Nabi SAW wafat dah. Dia royak pada orang waktu kemudian anak murid dia Aswad. Semacam aku nampak lagi kilauan kasturi di belahan rambut Rasulullah SAW. Rasulullah bila dia pakai, mana sebelum dia berihram itulah dia pakai comor. Isteri dia comor, dia pun comor. Comor di rambut ni dia ada bekas berjirin. Wangian dia tu dia bukan bau saja. Dia ada ketuk-ketuk, kalau kita kata macam bedak, kalau kita katakan dia berjirin bedak tu. Dia melekat pada sinar-sinar, kilat-kilat, nampak di belahan rambut dia. Ini menunjukkan Nabi SAW belah rambut dia. Belah. Tidak belah tu maknanya tak janggut. Tak janggut. Belah tu maksudnya dia kemah, nampak kemah, dia belah. Pada belahan rambut dia tu di celah tu nampak sinar-sinar. Tidak kata dia menghilangkannya, nak pakai ihram tu tidak. Ketika duduk pakai ihram, orang nampak sinar-sinar, nampak. Dan hak tu bau wangi lagi hak dia pakai sebelum ihram. Tidak kata syaratnya kena hilangkan jirin wangi-wangian itu, tidak. Dan ini menunjukkan wangi-wangian yang dipakai oleh Nabi ni ada dua macam. Ada yang bau saja, ada yang bau dan berjirin. Butir-butir ke,